Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, saya mengucapkan merasakan ucapan terima kasih kepada lembaga ahli lembaga pentadbiran Masjid Haji Yusof yang dihormati khususnya pengerusinya iaitu Haji Muhammad Jamil atau Haji Jamil Abdul Ghani, dan juga barisan ahli lembaga pentadbiran Masjid Haji Yusof yang merupakan juga ahli keluarga saya, ahli keluarga besar NPMP North East Mountain. Alhamdulillah, saya tulis tahun kedua saya dapat bersama-sama keluarga besar Masjid Haji Yusof daripada dan kecilnya hinggalah sedewasanya. Yang kecilnya adik-adik saya, yang lelaki maupun yang perempuan, pelajar-pelajar remaja-remaja sekalian, dan juga abang-abang, kakak-kakak, pakcik-pakcik, mungkin ada juga pada atuk-atuk nenek saya yang saya kasih. Saya minta izin terlebih dahulu untuk berkongsi apa yang termampu, dan diberikan di anugerah oleh Allah SWT. Teman-teman, boleh tak kita sama-sama selayar di atas Nabi Muhammad SAW. Dan pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini dirahmati oleh Allah SWT. Pertemuan kita tidak dilakukan hanya untuk mendapatkan segala Allah SWT, dan kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad SAW ketika walaupun kita tidak berjumpa di dunia ini secara fizikalnya, namun saya yakin kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, kita ingin berjumpa di hari akhirat kelak, insyaAllah. Dan bersama-sama selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Rasulullah, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Rasulullah. Alhamdulillah, saya pada hari ini rasa agak apa perasaan ini. Bagaimana ini sampaikan yang boleh memberikan kedua belah pihak. Ada ingin menangani yang kecil, yang muda, dan ingin menghormati yang dewasa. Betul apa tadi saat dikatakan? Itu saya adalah sebagai satu hadis untuk kita fikir-fikirkan, untuk kita kaji dan analisa sebagai seorang manusia. Sama adakah kita ingin mengambil hadis tersebut secara literal sahaja, maka anak-anak ini yang remaja yang bermula adalah perlu disayangi, tidak perlu dihormati. Begitu juga yang remaja, adakah kita ingin katakan kita sayang sahaja, kita hormat sahaja kepada yang dewasa? Adakah bermaksud
kita tidak hormati mereka. Kalau kita ingin faham secara literal. Namun di sini izinkan saya mulakan pada hari ini dengan kita fahami terlebih dahulu tajuk yang diberikan, yaitu yang muda disayangi dan tua dihormati. Sayang dan hormat ini asalnya dari mana? Nilai sayang dan hormat datang dari mana? Sebelum kita ingin fahami hadis tersebut, kita perlu faham datangnya dari mana ayat tersebut, datangnya dari mana kalimat tersebut. Sayang datangnya dari mana? Sayang datangnya dari mana? Dari anggota badan kita. Hati. Allah, terima kasih. Hormat datangnya dari mana? Hormat datangnya dari mana? Fizikal. Adakah betul fizikal? Bagaimana kita ada rasa hormat? Di manakah perasaan hormat datang? Hati juga. Terima kasih. Marah-marah. Itu dia. Yang remaja dia tak takut untuk dapat bersuara. Ini yang perlu kita faham. Yang saya juga difahamkan bahawa sayang itu datangnya daripada hati. Perasaan sayang itu datang daripada hati. Perasaan hormat itu juga datang daripada hati. Orang yang demikian, perkara yang paling penting kita faham di sini adalah bagaimana kita ingin timbulkan perasaan-perasaan tersebut. Bagaimana kita ingin menimbulkan perasaan-perasaan tersebut. Macam mana kita jumpa kawan kita dikatakan kita sayang kamu, kita hormat kamu. Bagaimana? Adakah ini kita datang dengan berlidah saja? Berdekat seperti kalau kawan kita kasih hadiah kan? Kawan kita kasih hadiah, kalau kita perasaan kepada kita akan cakap terima kasih. Perasaan tak kita, kasih itu datang dari mana? Oh, pasal mak ayah kita cakap terima kasih je, terima kasih cakap thank you, thank you, thank you. Cuba kita faham, kasih datang dari mana? Daripada hati. Daripada bayangan diri yang tidak boleh nampak. Dari dalam tubuh badan kita yang tidak boleh nampak oleh mata kasar manusia. Very unique. Very unique. Atas dasar itulah juga sebenarnya baginda Rasulullah SAW diutuskan ke muka bumi ini. Tidak ada jauhan hadisnya, yaitu innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Umpama baginda Rasulullah yang kita sayang ini, yang kita sayang dan kita hormat ini diutuskan, katanya aku ini diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Umpama yaitu tugas utamanya adalah untuk memberikan, mencontohkan, memberi contoh teladan yang terbaik dari sudut akhlaknya. Bermaksud penting tak akhlak? Penting. Penting yang teramat sangat. Yang teramat sangat. Penting sangat. Penting sangat. Kepada siapa ini? Kepada manusia. Sebab itu dalam Al-Quran yang menyatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebaik-baik ini diberikan kepada wahai umat Nabi Muhammad, kuntum khairu ummatin, umat Nabi Muhammad SAW, kamulah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat. Untuk apa? Kita perlu faham, perlu mengkaji, bukan sekadar secara translation saja. Bahawa kita amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita fahami lebih mendalam, amar ma'ruf nahi munkar adalah satu proses untuk kita nak membersihkan tadi itu apa? Hati, jiwa,
satu proses amal ma'ruf nahi munkar bukan secara satu action, satu tindakan, tetapi kalau kita pahami di sini itu adalah satu proses. Betul proses kan? Proses bermaksud dia memerlukan jangka masa. Bukan hari ini kita sampaikan kepada seseorang, jadilah anak yang baik, hormat pada orang tua, sayang pada orang tua. Itu usaha kita harapkan sebaik. Itu usaha kita harapkan mak bapak kita mahal kita. Ia memerlukan satu proses. Dan tugas Nabi Muhammad SAW adalah untuk membersihkan hati-hati manusia. Kalau istilah dalam dalam kita maksudkan, kita fahami dia adalah tazkiyatun nafs. Tugas Nabi Muhammad SAW adalah untuk membersihkan jiwa manusia. Jadi di sini mungkin saya nak dulu kita tukar ibadah kembali. Bagaimana di zaman sekarang kita nak menjadikan apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Qurannya dan Nabi Muhammad SAW ini adalah relevan sampailah ke tahap sekarang. Ini tadi saya tertarik dengan masalah tadi bahawasanya we need to change life. We need to change other people's life. Masjid yang ditunjukkan tadi, masjid yang tadi itu banyak kan perubahannya kan? Banyak perubahannya. Dulu masjid mungkin saya difahamkan lain dan lain-lain. Masjid dulu di Singapura lain. Sekarang masjid ni ada apa? Dulu ada komputer. Masjid dulu tak ada komputer kan? Dulu tak ada komputer. Masjid dulu tak ada apa lagi. Masjid dulu mungkin tidak ada program-program seperti live. Masjid dulu tidak ada program-program yang remaja yang lebih aktif sekarang. Masjid dulu mungkin tidak ada apa? Tidak ada screen. Sekarang bukan sekarang screen. Laptop bukan sekarang laptop. iPad. Bukan. Kalau nak tanya yang remaja mesti ada lebih tahu. Tapi saya yakin ibu bapa yang waris lebih tahu. Kerana kita perlu mengikuti era zaman. Kita nak bagaimana kalau remaja tadi katakan, anak-anak katakan sekarang ni iPad ni zaman ni mak. Ayah, saya nak beli iPad. Tak, mak ayah ni mak, ibu dah belikan laptop Acer. Tak nak mak, nak iPad juga. Apa beza iPad dengan laptop? Kan boleh type juga. Kan yang penting buat kerja. Kan, perspektif ibu dan ayah. Yang penting boleh digunakan. Yang remaja tak katakan, tak nak. iPad ni fungsinya banyak mak. Dia bersenang download, senang ini, mudah, very friendly. Ayah pun tak tahu mana lah. Betul. Jadi selepas itu, kita tak tanya-tanya. Bagaimana kita melalui kan nak mendidik anak-anak kita mengikut peredaran zaman. Adakah kita katakan pada anak-anak mungkin dulu. Tak maaf. Saya tersebut boleh mungkin saya yang makan kurang. Kita dah kata banyak mak makan dalam terlebih dahulu terkamu tau. Apakah mungkin anak-anak ini akan katakan okeylah mak, saya dengar okeylah. Mungkin dulu je. Di mana saya sendiri waktu zaman primary school, awal-awal lah, mungkin tahun akhir 80-an kan, guru-guru saya kata lagu kita meja, yes, balik apa yang katakan kita hafal, apa yang masuk sampai kita hafal. Tetapi sekarang ini bagaimanakah remaja tersebut ketika guru ajar? Adakah mereka akan kata yes? Adakah kamu kata yes? Tak ada. Teacher, what's the meaning of this? From my research,
pilih menjauh kita. Oh, ini tak payah jauh tahu. Maksudnya, ini from my iPad, I see from the internet, Wikipedia, lagi peredaran zaman. Bagaimana kita nak merelevankan? Kita yakin semua tahu dan semua setuju agama Islam adalah relevan dulu, sekarang dan selamanya. Namun kita ni sebenarnya yang tak relevan ni mungkin manusia. Yang tak relevan tu manusia. Saya balik kepada dan saya ingin kata saya tadi bahawasanya akhlak boleh dirubah. Akhlak boleh dirubah. Akhlak boleh dirubah. Akhlak mempunyai respon. Akhlak mempunyai respon, boleh respon. Kita katakan sekarang dulu. Mak ayah saya mungkin cakap saya, kalau saya cakap dengar, itulah dia yang mungkin akhlak. Sekarang dia respon lain. Bagaimana dia menunjukkan akhlak dia berbeza, tak boleh sama. Dan itu kita perlu terima. Kita perlu terima bahawasanya akhlak berbentuk responsif, perubahan. Akhlak boleh berubah. Yang tak berubah apa? Yang tak ada berubah apa? Jiwa yang tak berubah dalam. Sebab itu tadi katakan Rasulullah SAW diutuskan untuk memproses. Dan kita perlu proseskan adalah bukan sekarang ini ibu ayah ataupun remaja, mana-mana lah sebagainya. Kita lihat pada akhlak remaja semata-mata. Memang penting akhlak untuk dibentuk, tetapi kita jangan lupa bahawa yang perlu utama dibentuk adalah dalam jiwa. Hati dalam ni perlu dibentuk. Sebab itu kadang-kadang kita berdengar di hadapan bacaan guru live trainer ni. Saya yakin live trainer banyak pengalaman. Mak ayah datang, kata, bagaimana anak saya? Kata pun saya yakin dan confident kata, bagus. Dalam kelas, power. Dia orang pertama yang akan cakap. Dia orang pertama yang aktif. Saya dia betul saja ni. Saya kat rumah, komen susah saya nak jaga dia ni. Komen susah nak jaga dia. Dia ada tiba-tiba berbeza personalitinya. Dari di sini, ingin dipahamkan bahawa topik ini jangan kita lihat secara literal saja. Kita perlu faham juga bahawa ini adalah sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah akhlak. Dia bukan bagaimana nak hormat, tetapi bagaimana nak membentuk akhlak. Itu dia. Lebih mengenai lagi, bagaimana nak membersihkan hati jiwa. Di mana jiwa ini yang statik. Bila dibentuk akan jadi akhlak. Pemikiran seseorang tidak akan berlaku, tidak akan bertindak sekiranya dalam dirinya tidak rasa. Sebagai contoh kalau lihat di sini, saya lihat seekor kucing. Saya lihat seekor kucing di sini. Nampak kelaparan. Jadi saya fikirkan dan saya belai kucing. Dan lagi satu mungkin saya lihat kesian juga kucing ini yang apa. Cara dia adalah dia pergi beli makan, kasih makan kepada kucing. Bagaimana? Mana satu yang baik? Ada orang mungkin tetap kan dia lapar. Kenapa sekadar belai saja? Itu orang ni. Dia kasih makan. Namun di sini, sebelum kita nak menghukumkan mana yang satu baik, mana satu yang kurang baik, kita perlu pahami bahawa apakah yang ditunjukkan
oleh kedua orang tersebut. Ianya menunjukkan suatu tindakan yang lahir daripada hati. Yang lahir daripada hati. Apabila lahir dari hati, lantas keluar pemikiran, bagaimana aku nak tunjukkan rasa sayang aku pada kucing itu. Dan cara dia bentuknya adalah begitu. Jadi di sini kita berpahami bahawa yang perlu kita bentuk terlebih utama adalah hati. Dan itu juga adalah tugas Nabi Muhammad SAW. Ini saya berkongsi kisah bagaimana Rasulullah SAW memamerkan akhlaknya kepada sahabat. Satu ketiga dari perang Uhud, satu sahabat, anak sahabat tersebut yang bernama Bashar. Kisah Bashar bin Aqrabah. Habis perang Uhud, anak muda ini datang kepada Rasulullah. Perang Uhud, muda-muda kan, tidak boleh mengikut peperangan, datang untuk apa? Wahai remaja. Wahai remaja, bagaimana kalau buaya kita balik ke sana, apa yang kita buat balik buaya? Terus difikirkan. Apalah pertama kali kita buat? Salam. Bersalam atau memberi salam. Kan? Itu yang sering kali kita buat. Bagus. Begitu juga seorang anak ini. Dan namanya Bashar, apa hal peperangan? Bila perang perang kan? Tak tahu apa jadi pada bapa. Perang, habis perang, dia dengan rasa yang penuh harapan datang kepada Rasulullah SAW. Dengan rasa cinta kepada ayahnya datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, boleh aku bertanya, ayah aku sedang buat apa? Ayah aku sedang buat apa sekarang? Rasanya Rasulullah jawab Rasulullah. Bagaimana ayahnya? Rasanya ayahnya bagaimana? Yang buat apa? Rasulullah jawab, terus terang bahwasanya ayah kamu telah gugur syahid. Ayah kamu telah gugur syahid. Gugur syahid itu maknanya telah meninggal dalam peperangan. Allah katakan dia telah meninggalkan, berarti telah gugur syahid. Gugur syahid, kalimat syahid itu semua kan dalam suku kan? Itulah kalimat yang manis diberikan kepada anaknya. Dia telah gugur syahid. Kalau katakan mungkin jawapannya, dia telah tiada lagi. Penerimaan anak mungkin berlain-lain. Tapi bila namakan dia jawab gugur syahid, syahid semua orang. Bukan sekarang yang dewasa. Yang anak-anak pun yang saya mungkin awal lepas mungkin saya pernah berkongsi. Yang remaja pun berlomba-lomba tak punya peperangan. Saya nak gugur syahid. Dan jadi jawapan yang sama tenang, siapa pun telah gugur syahid. Itu satu bagaimana tidak Rasulullah menjawab. Di sini banyak pengajaran daripada kisah ini. Lantas apakah Rasulullah SAW melakukan? Rasulullah SAW semoga Allah merahmatinya. Bukan kerana itu Rasulullah jawab lagi, semoga Allah merahmatinya. Rasulullah mendoakan. Rasulullah mendoakan kalimah yang lainnya dikeluarkan. Kalimah yang lembut, satu. Kedua, Rasulullah mendoakan, menunjukkan lagi hati seorang anak yang terlalu bimbang, risau, sedih seperti itu. Kalau seorang anak telah dengar mak ayah kita meninggal, apa dah kita rasa sedih, nangis. Sama juga dengan Bashar, dia juga menangis.
Walaupun dah begitu Rasulullah SAW tidak segalanya tetap menangis kerana ada perasaan. Dan nangis sayang kepada bapak dia yang tak sabar nak bertanya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah apa? Lalu Rasulullah yang apa? Datang kepada anak itu, memegang kepalanya, lalu berlari anak itu. Sabarlah nak, sabarlah. Lalu Rasulullah apa? Lepas dia berbelan kepala, dia usap rambut, lalu Rasulullah SAW mengangkatnya ke untanya. Rasulullah datang dia, lalu angkat dari untanya. Subhanallah. Orang yang sedang sedih, apabila dilayani seperti itu, memang pasti akan sedih juga, tetapi dikurangkan. Rasanya Masya Allah, saya berbut dapat terima hakikatnya itu. Itu saja. Ada lagi sebenarnya. Ada lagi apa yang Rasulullah buat? Apa yang Rasulullah buat? Rasulullah cakap kepada Bashar, Wahai Bashar, aku tahu keadaanmu sekarang. Kamu sanggup tak? Kamu nak tak sekiranya aku ini jadi bapakmu? Aisyah ini menjadi ibumu. Apa kita rasa kerana ada bapak baru, ada orang yang anak jadi aku, ada orang nak bermelihara, nak memberikan kasih sayang kepada aku. Tapi saya baru saja dia bilang kepada siapa lagi nak berikan kepada aku. Baru bertempat dia berfikir, tiba-tiba ada orang yang memberikan bantuan. Subhanallah. Itulah dia respon Rasulullah SAW. Itulah dia akhlak Rasulullah SAW. Kedua-duanya daripada kita ini perlu dilihat. Kalau ada seorang anak dengan harapan sayangnya kepada ayah, bagaimana seorang ayah Rasulullah SAW kedua ketika itu melakukan kepada memberikan, menunjukkan akhlaknya kepada yang lain, khususnya kepada yang muda. Nah sekarang ini kita lihat dari zaman sekarang, bagaimana kita lakukan kepada zaman kita sekarang. Kita semua yakin, kita semua bersetuju bahawa zaman telah berubah. Kita tidak boleh berada di takut yang lama. Tidak boleh berada di takut yang lama. Masih lagi gunakan istilah-istilah bahawasanya satu pihak sahaja yang perlu dipahami, satu pihak sahaja yang perlu disayangi, satu pihak sahaja yang perlu dihormati. Kita perlu sekarang ini pahami, mengikut juga dari sudut psikologinya sekarang. Psikologinya perlu dipahami juga. Yang mana perlu juga faham. Bukan nak faham psikologi itu macam mana, tapi faham. Perlu faham yang paling asas. Bagaimana nak hormat ibu bapa? Yang paling penting sekali, bagaimana nak hormat ibu bapa? Dan siapa asal hormat pada orang ibu bapa, banyak sangat nak kita. Ibnu Al-Ghazali rahimahullah keluarkan satu kitabnya, Ihya Ulumuddin, terlalu banyak nanti lagi. Dan saya pasal sabar saja satu buku keluar. Dan saya pasal ujung saja satu buku keluar. Dan saya pasal rendah dulu satu buku keluar. Sekarang ini saya perlu secara basicnya, sebenarnya. Bagaimana cara kita hormat ibu ayah? Bagaimana? Sayang, jadi macam mana? Bagaimana kamu tunjukkan hormat kepada ibu bapa? Tanya bagaimana? Ayah
benda hari ini, pastikan buat ya. Tahu ya? Itu semangat itu perlu dilakukan dengan tindakan. Semangat perlu ditunjukkan dengan tindakan. Cara mana kan? Jangan bersama jalan depan udara. Jangan depan udara macam-mana. Untuk makan dalam keadaan satu keluarga makan macam mana makan? Itu jawapan itu pantas ya, apa itu? Bila makan sekeluarga, cara-cara tua dalam supaya tunjukkan juga makan jangan ambil yang jauh, ambil yang dekat. Hormat yang lebih tua daripada kita. Jadi mereka yang dahulukan dulu. Ini tidak, belum apa-apa, terus mak ayah saya dah makan. Dah mak tak tahu ampun. Kalau saya makan tak kenyang, mak tak tahu dah luar. Tak tahu lagi. Betul, cuma main dia dulu. Tadi mana tadi? Tadi kata nak tanya, mak ayah dah makan. Tapi belum jalan makan, tapi tadi ada rasa jika itu dah yang terakhir lah saya ada makan terakhir sama. Sebetulnya bukan terakhir, dia tak hormat, dia berani dia pada keluarga dia. Jadi sana hati-hati. Hati-hati. Bila kita ingin tunjukkan akhlak kita kepada ibu ayah kita. Baik begini, satu lagi. Saya ingin saya kongsi bahawasanya bagaimana Rasulullah SAW berkelakuan kepada anak-anak. Satu berpikir daripada anak SAW. Satu berpikir apabila beliau berhubungan kepada Rasulullah SAW. Apabila habis khidmat dia buat sesuatu yang disuruh oleh Rasulullah SAW, beliau pun ingin pulang. Lalu ini berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tidak kelihatan. Jadi anggap bahawa Rasulullah sedang tidur Qailula. Sedang tidur Qailula. Lalu ada sini ingin keluar dan balik. Ketika yang balik tiba-tiba dia kedengaran keluar rumah tersebut, kedengaran suara kanak-kanak yang tidur diam, yang mungkin dalam artinya boleh menegaskan sekiranya Rasulullah sedang tidur. Apakah yang ini dilanjutkan oleh beliau? Allah yang bersama-sama kalian. Benar tak balik rumah? Dah si 124 jam isi. Balik ke mana anak-anak kita belah kucing? Apa dulu lah kita buat. Lalu apa yang dilakukan adalah salah belum tempat buat. Belum tempat dalam kamar tiba-tiba Rasulullah dalam keluar. Rasulullah dalam keluar. Apa yang dilakukan? Anak terlalu berpilihan. Dilakukan kalau saya keluar, pergi ke anak-anak ini. Perkara pertama apa yang dilakukan? Memberi salam. Memberi salam, bukan serah. Bukan beri semuaan, penting. Tetapi memberi salam. Kalimah dari jinak lagi. Kalimah dari jinak, kalimah yang lembut. Perkataan yang lembut diberikan kepada anak-anak. Tanpa Rasulullah SAW sayang kepada anak-anak. Dalam setahun, dalam anak-anak kata zaman kita dulu anak-anak dulu dah pun sama. Masa muda nak mengatakan anak-anak akan ada main lah. Kita main. Dalam mengatakan anak-anak, itulah fitrahnya nak bermain. Bagaimana dah respon kita? Semua anak-anak sama. Tapi bagaimana respon kita kepada anak-anak tersebut? Itu yang kita tunjukkan. Kerana apa? Apabila kita tunjuk kepada anak-anak dari satu video, kita tempat. Apabila kita tunjuk kepada anak-anak, kita marah kepada beliau. Apakah yang kita tunjukkan sekarang?
apakah sesuatu pikiran yang dipelajari oleh kanak-kanak tersebut. Kita perlu pahami, apa yang kita buat adalah satu pendidikan. Kita kata begini, anak-anak itu akan belajar beginilah caranya. Dan kita tunjukkan bagaimana sekalipun, begitulah juga anak-anak itu akan mengikutinya. Satu pendidikan itu satu proses setiap hari yang mungkin dia balik 5 orang hari penting, maka dia secara tak langsung akhlak yang dibina adalah satu pelajaran. Itulah dia responsif, itulah dia respon dia. Dan kita tahu bahawa akhlak berbentuk responsif. Dia boleh dinasih, dia boleh berubah. Hari ini yang dewasa tunjukkan seperti ini, itu yang muda itu bila dewasa dia akan tunjuk cara yang sama. Tak kira yang baik maupun yang kurang baik. Tak kira orang itu waras ataupun tidak waras. Tidak waras maksudnya bukan tidak ada akal, maksudnya tidak waras maksudnya dia tidak boleh fikir bahawa IQ-nya dia sekalipun dia pelajari dengan matanya. Itu bentuk responsif. Jadi perlu kita pahami bahawasanya akhlak sama ada kita nak muda lagi kita sayang ke, yang dewasa pun kita nak hormat ke. Yang paling penting kita perlu paham, kita perlu bentuk di dalam jiwa kita. Bentuk jiwa kita maka kita berjaya. Bentuk jiwa kita maka kita berjaya. Itulah dia misi utama manusia. Misi utama manusia ada dalam surah Asy-Syams dan ayat ke-7 hingga ke-10. Ayat ke-7 hingga ke-10 itulah misinya. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ونفس وما سواها demi diri manusia yang menyempurnakan kejadiannya, yang secara fitrahnya manusia. Imam Al-Ghazali menyimpulkan, Imam Al-Ghazali berkata bahawa Imam Al-Ghazali ada keluarkan tentang teori-teori di dalam manusia yang bersandarkan Al-Quran dan Sunnah. Dia keluarkan ada 3 perkara penting pokok daripada manusia ini. Ada 4 roh, hati, jasad dan juga jiwa. Jadi misi ayat ini adalah manusia demi diri manusia yang telah menyempurnakan keadaannya. Secara fitrahnya semuanya ada jiwa. Apabila ada jiwa, maka akan terlahirlah akhlak sama sayang, hormat akan terlahirlah. Semua manusia akan terlahirlah akhlak yang mahmudah ataupun akhlak mazmumah, yang terpuji ataupun yang tercela. Fitrahnya. Kedua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Serta untuk mengilhamkannya manusia ini jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada takwa. Bahawasanya jiwa dan diberikan di anugerah Allah Taala ini boleh dipilih oleh manusia, sama ada ingin memilih jalan kepada keburukan maupun jalan kepada ketakwaan. Ini adalah misi kita di dunia. Apa dia? Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya
dirinya bersih, yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebaikan, berjaya pada amalan zakah. Zakah itu daripada tadi kalimah juga tazkidah. Zakah hanya daripada membersihkan jiwa. Sama juga. Jadi misi kita di dunia ini adalah untuk mempamerkan akhlak yang makmudah dengan memproseskan jiwa kita dalam hidup kita. Wa qar'aban dasaha, dan sesungguhnya ampunlah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya. Ampunlah, malanglah siapa yang jadikan dirinya sedia bersih. Yang sedia bersih apa? Yang sedia bersih apa? Balik tadi pada alam jiwa. Jiwa fitrahnya semuanya diciptakan semuanya bersih. Tapi kita yang membuat diri kita tak bersih. Diri kita yang bersih. Kita. Jadi akhlak ini, kalau saya nak minta maaf kalau sekiranya saya tidak menjurus ke tajuk ni, dalam bagi pandangan pribadi saya, kalau nak faham akhlak, perlu faham akhlak tersebut. Contohnya masalah kan, kalau kita nak faham mengapa anak-anak kita ini berkelakuan tersebut, sekiranya kita interview terus, bagaimana nak dia dalam balik lambat, kita cakap dia tentang akhlak dia, kalau ni bersuka ni, tetapi sedikit pun kita tidak masukkan untuk dia membaca Al-Quran, sedikit pun kita tidak menunjukkan akhlak Rasulullah SAW, maka dia akan berubah. Dia akan berubah. Responsif dan akhlak akan berbentuk responsif. Kerana hari ini mak ayah aku tunjukkan aku, ini tak boleh. Betul, dia akan berubah, dia akan ikut. Tetapi sejauh mana berubah? Sejauh mana berubah? Allahu'alam. Sejauh mana akal fikiran dia akan ingat akhlak itu yang duduk oleh mak ayah. Kemudian kalau lupa, maka dia balik kenapa ya? Kenapa? Kalau dia lambat lagi, dia tak okey. Habis bulan tak okey lah. Jadi kita nak tengok akhlak itu datang dari mana. Dulu kita walaupun dah berubah zaman kita, yang saya katakan tadi, pendekatan kita perlu berubah. Yang tak ubah adalah cuma kita Quran dan Sunnah itu tak boleh ubah. Masih ini kita ada ubah macam-macam pendekatan pendidikannya, tapi dia tidak boleh ubah apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ada orang selalu uji sampai pada tahap masjid apa namanya, masjid pun itu kan fizikal, bukan begitu, itu kan fizikal. Memang penting, fizikal itu penting, tetapi yang lebih penting adalah dalamannya, isinya. Sebab itu betul, apa yang dilakukan oleh Mufti, saya sangat setuju dan saya memang dia kata apa yang Mufti katakan, apa yang Mufti katakan, betul. Masjid yang dari masjid itu adalah orangnya. Tapi kita belum faham lagi, apakah yang dari orang itu sebagai orang-orang? Kan? Bukan sekadar itu. Kita faham masjid yang dari masjid itu adalah orangnya. Kita semua perlu, orang-orang perlu dekatkan ke masjid, perlu di masjid. Bukan sekadar itu. Sekarang kita perlu fahami, apa yang menjadikan orang itu, yang menjadikan masjid itu sebagai sebuah masjid. Iya. Dan tadi berdua dikatakan bahawa apa yang menjadikan orang itu orang adalah yang disampaikan oleh Rasulullah, yang Rasulullah diutuskan juga. Itu adalah utama kita perlu renovate kan. Masjid renovate, manusia tak renovate pun tak ada juga. Masjid renovate untuk kebaikan, tarik manusia rata-rata nanti diri dia tak nak renovate.
Anak atlet dalam ni. Sama juga kesian dari wajib. Wah, mana-mana terbaik pun sekalipun. Dapat komplain yang kamu. Dapat komplain yang kamu. Alam ni kan. Dapat yang terbaik lah. Jadi sama-sama kita fikirkan. Maksudnya, kita sebagai manusia, tak kira kan muda ke, yang lebih dewasa ke, kita perlu fahami. Yang perlu diubah bukan akhlak secara literal, tetapi dalam. Tapi dalam. InsyaAllah saya rasa cukup sekadar ini. Dan saya rasakan mudah-mudahan apa yang disampaikannya dapat dipahami. Dan yang baik itu semua memang datangnya daripada sumber Al-Quran dan Sunnah yaitu dari Allah SWT. Dan Allah SWT juga mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai surah hasanah, sebagai contoh terbaik untuk kita semua, untuk kita ikuti. Okay. Maaf kepada peserta masjid, penganjur, al-Fadhil, Ustaz, ada tidak sekalian, sekiranya perkongsian saya ini tidak sampai kepada tujuan yang ingin disampaikan, tapi itu adalah datang daripada dalam diri saya yang kekurangan ini. Yang lebih saya inginkan sebenarnya di sini adalah ini kita faham bahawasanya ianya perlu dua belah pihak. Ianya bila sesuatu berlaku, ia perlu ada kedua belah pihak. Bila kita yang simpang sekalipun, seorang ini yang simpang, pasti dia nak ada seseorang yang lain yang balaskan ulang. Betul tak? Yang simpang dengan tembok boleh juga. Boleh lah, tak boleh kan. Tapi tak ada perasaan lah kan. Tak ada perasaan, macam batu lah kan. Memang batu pun kan tembok tu. Tak ada perasaan main. Tak ada orang nak tahu. Kita jatuh pun tak ada orang nak siap kan. Jadi umpama kita hidup ni macam itu. Kita nak hantar mulai itu dengan orang yang manusia yang mempunyai perasaan. Ya, begitu juga anak remaja dewasa semua, bahawasanya perlu kita faham juga bahawasanya hidup kita walaupun kita sepandai mana sekalipun, kita tidak boleh lari bahawasanya ibu ayah kita penting dalam kehidupan kita. Kita lebih pandai macam mana kita sekalipun, ibu ayah kita yang berikan kita pandai. Sama juga, kalau ibu ayah boleh hitung di sini, maknanya anak-anak ada di sana yang sambut. InsyaAllah, itu saja. Saya mohon maaf sekali lagi, saya terima kasih kepada Ustaz Masjid dan Asatidah yang saya hormati sekalian, dan saya kepada keluarga saya yang besar di ini, insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.